Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. والعمل طريق العلم اللدني. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. Seterusnya Musannif rahimahullahu ta'ala menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal amalu tariqul ilmi. Dan amal itu ialah jalan untuk mendapat ilmu al-laduni. Amal ialah jalan untuk mendapat ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amal ialah jalan untuk mendapat ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia ilmu laduni? Ilmu laduni ialah ilmu
semata-mata kurniaan Allah. Ilmu laduni ialah ilmu yang semata-mata dia ialah kurniaan Allah. Ataupun ilmu laduni ialah ilmu yang kita tidak payah belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu laduni ialah ilmu yang datang tanpa belajar. Tapi nak dapat dia, kita kena belajar ilmu yang kita kena belajar. Macam ni lah. Kita kena mengaji melalui ilmu yang kita kena belajar. Kena mengaji dulu, baru dapat ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina. Kena mengaji dulu, baru mendapat ilmu yang kita tak payah belajar. Tapi ilmu ni, bila mana kita belajar, kita kena beramal. Sebab itu orang yang Tuhan nak bagi ilmu laduni, Allah set daripada awal lagi dia mengaji nak beramal. Mana-mana orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengaji, dia beramal, insya-Allah dia akan mendapat ilmu yang dia tak payah belajar. Itulah ilmu yang dipanggil dengan ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia ilmu laduni? Ilmu laduni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu laduni dipanggil ilmu haqiqah ataupun disebut dengan ilmu hakikat. Ilmu laduni ialah ilmu hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu hakikat ialah ilmu yang dikurnia oleh Allah. Ilmu hakikat tak payah belajar. Ilmu hakikat, ilmu yang kita dapat melalui kurniaan. Ilmu hakikat, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kurniaan. Dia bukan usaha kita. Usaha kita hak tadi tu. Hak kita mengaji macam ni. Ini usaha kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu ni kena ada, ilmu ni kena cukup lengkap untuk mendapat ilmu ni. Mengaji kena duduk macam mana, adab kena macam mana, ilmu ni yang kita nak jaga sangat, ilmu ni yang kita nak jaga sangat. Adab kita nak mengaji, kita nak duduk macam mana dengan guru, dengan kitab, niat kita, ilmu ni dia pintu untuk mendapat ilmu laduni. Tapi kalau semata-mata belajar tapi tidak beramal, tak ada ilmu laduni, tak akan dapat. Syarat dia, dan Nabi janji, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ni bukan janji Nabi, janji Allah. Ayat yang kita baca ni ialah janji Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu pada Allah, pasti kamu akan diajar oleh Allah. Yang Nabi janji, Nabi kata, Allah sallallahu alaihi wasallam, man amila ma alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam. Tu Nabi janji. Sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah akan wariskan kepada dia ma lam ya'lam, yang dia tidak tahu. Allah wariskan kepada dia yang dia tidak tahu. Kerana Allah yang akan melimpahkan ilmu itu kepada dia, iaitu ilmu laduni ataupun disebut dengan ilmu hakikat.
Baik, orang yang beramal dengan ilmu ni dia dua aja. Ilmu kita mengaji ni yang kita kena buat apa? Yang kita kena buat ialah suruhan, dan yang kita buat yang kita kena buat ialah mengamalkan perintah ataupun suruhan. Yang kedua, meninggalkan larangan. Dua aja. Itulah kesimpulan yang disebut dengan amal. Amal ni dua. Yang Tuhan suruh kita buat tak? Yang kita larang, yang Allah larang kita tinggal tak? Kalau Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggal, itulah mana amal. Ilmu ni nak buat tu ya. Nak buat yang Tuhan suruh, nak tinggal yang Tuhan larang. Tu je. Jadi kalau kita buat yang Tuhan suruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tinggalkan yang Tuhan larang, itu dah makna taqwa. Jadi ilmu ni tujuan kita belajar sebab kita nak patuh pada Allah, sebab kita nak meninggalkan larangan Allah. Bila kita buat yang Tuhan suruh, kita meninggalkan yang Tuhan larang, itulah mana amal, itulah yang akan membawa kita mendapat ilmu laduni. Perintah Allah ni ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunat. Larangan Allah ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh. Kalau perintah Allah wajib, kita akan buat yang terbaik. Jaga sembahyang jemaah di masjid dan surau. Jangan pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. 5 waktu sehari semalam mesti target 5/5. 5/5. Jangan turun 4/5, jangan turun 3/5. Jangan turun 0/5, lagi teruk. Sehari semalam 5 waktu berjemaah. Paling kurang 2 orang. Nak buat seorang, tak buat, insya-Allah. Kalau kita terpaksa buat, bukan pilihan kita. Tapi itulah takdir Allah pada kita. Nak kata tinggal sembahyang jemaah, insya-Allah tidak. Sebab hatu yang Tuhan perintah. Allahumma salli ala sayyidina. Lagi baik kita buat, lagi terbaik ialah balasan Allah pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi terbaik kita buat suruhan Allah, perintah Allah, lagi terbaik balasan yang bakal kita terima. Kalau kita tak buat seperti mana yang Allah suruh, jadi duk cakap je lah, duk menyanyi lah, kata nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang ilmu laduni ke, tentang ilmu hakikat ke, Allahumma salli ala sayyidina. Sedangkan dia tidak pernah berusaha untuk mendapat ilmu laduni ataupun tak pernah berusaha untuk mendapat ilmu hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana orang yang nak dapat sesuatu tapi tidak pernah memulakan usaha ataupun sebab untuk mendapatkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya akan memberi sesuatu dengan jalan asbab. Itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Tuhan akan bagi tapi dengan sebab. Orang yang dapat ilmu laduni sebabnya dia terlebih dulu mengamalkan yang dia belajar. Mengamalkan yang dia belajar itu apa dia? Taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang tinggi takwanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapatlah dia ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tinggi takwanya? Sebab di antara kita tak sama.
takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling apa? Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling mulia di sisi Allah, siapa paling bertakwa. Siapa paling bertakwa, dia paling mulia. Yang paling mulia itulah akan mendapat ilmu laduni. Dan yang paling bertakwa itulah akan mendapat ilmu laduni yang paling berkualiti, yang paling mahal sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu laduni ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu laduni ilmu apa? Ilmu laduni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu laduni ialah ilmu rasa. Ialah ilmu rasa. Ilmu laduni ialah ilmu rasa. Rasa apa tu? Rasa ataupun rasa-rasa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ni kalau dia mai dengan cepat tanpa takhir. Allah terhasil dengan cepat tanpa takhir. Kalau tu janji Allah, mailah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang saya sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita ni kena bersedia. Seperti bekas yang tidak bertutup. Bersedia untuk dipenuhi, bersedia untuk diisi. Jangan tutup hati kita, jangan tutup pintu hati kita untuk Allah. Modalnya takwa. Bila ada takwa, tunggulah masa dia akan sampai. Hari-hari dalam hidup, jangan ada cadangan, hari ini aku nak lawan Tuhan. Dalam hidup, yang kita present ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku hari ini aku nak jadi hamba Engkau. Aku tak mau langgar titah perintah Engkau. Seperti kita pakai baju putih ni. Turun daripada rumah, bukan kita nak kotorkan baju kita. Kita bukan nak seterih apa-apa. Kita bukan nak bagi kotor baju kita. Orang pakai putih, dia nak jaga baju dia jangan kotor. Betul tak? Orang yang pakai baju putih, dia turun rumah, dia nak jaga baju dia jangan kotor. Itulah orang yang ada takwa. Turun dari rumah, tidak ada cadangan untuk mengotorkan hati. Seperti orang pakai baju putih, turun daripada rumah, tak bercadang untuk mengotorkan baju dia. Macam mana kalau baju terkotor? Jalan-jalan, masalah Sayyidina Muhammad, tersenerih apa-apalah, di dinding ke, di kereta ke, di apa ke. Bila kena tu, Allahu Akbar, ya Allah, kena pula. Sedih. Rasa galat. Rasa, ya Allah, awak kena ni. Nak keluar, tak keluar ni. Tu rasa macam tu. Begitulah orang yang bertakwa terjatuh kepada dosa. Allahu Akbar. Ya Allah. Inilah calon-calon orang akan mendapat ilmu laduni. Kalau keluar daripada rumah nak mengotorkan baju, ialah seperti orang yang keluar daripada rumah nak mengotorkan hati. Orang nak bagi hati bersih, dia nak bagi hati kotor. Tak dapat ilmu ni. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau dah ada takwa, dia macam magnet. Dia akan menarik ilmu ni, ilmu laduni ni. Ilmu perasaan. Ilmu yang kita dapat, ustaz pun tak boleh bagi. Tok guru kita pun tak boleh bagi. Ilmu tu Allah bagi sendiri. Ilmu tu. Ilmu ni lah syurga hamba.
Dapat hak ni, dapat segala-galanya. Dapat hak ni, dia tarik semua. Ilmu ni lah ilmu cinta. Sebab tu Ustaz selalu sebut, cinta Allah bukan hak kita. Cinta kepada Allah bukan hak kita. Kita mencintai Allah bukan dengan cinta kita. Kita mencintai Allah dengan cinta Allah. Kita cinta pada sama-sama kita dengan cinta kita. Seorang isteri mencintai suaminya, seorang suami mencintai isterinya, seorang anak mencintai ibu dan ayahnya, ibu dan ayah mencintai anak-anak dia. Semua mencintai dengan cinta sendiri. Faham tak? Tapi kita mencintai Allah bukan dengan cinta kita. Kita mencintai Allah dengan cinta Allah. Maknanya, cinta Allah tu kena minta. Yang pertama minta dengan doa, yang kedua minta dengan perbuatan. Perbuatan tu maknanya, gaya-gaya kita tu memang kita nak cinta dia. Cara kita ikutlah Tuhan suruh, cara kita tinggallah Tuhan larang, tu dia panggil cara ataupun perbuatan. Tingkah laku kehidupan itu menunjuk kata dia tu nak cinta Allah. Cara-cara dia tu menunjuk kata dia tu nak cinta Allah. Seumpama seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang nak pada sesuatu, seperti seseorang yang nak pada sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak minta dengan dia tak minta dengan perkataan, tapi dia minta dengan perbuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gaya-gaya dia tu kita faham kata dia nak tu. Dia tak kata pun, tapi cara dia kita kata dia nak. Baik. Jadi subhanallah, bila Allah bagi cinta dia pada kita, dia ni dia bukan benda, kalau kita tak mau, Tuhan tak bagi. Alal aghlab. Kalau kita nak, kalau kita tak sebut di mulut pun, hati kita nak, bila hati kita nak, kita buat. Kita melakukan. Bila mana kita melakukan, bila mana kita buat, kita akan dapat ilmu laduni. Tuhan akan bagi. Maknanya kita kena bersyariat. Orang yang patuh pada syariat ialah orang yang akan dikurniakan ilmu laduni. Patuh pada Allah. Macam bos di pejabat lah. Besar di sekolah. Kalau satu orang guru di sekolah, dia patuh pada cikgu yang diketua, cikgu sekolah, guru besar. Cikgu besar nanti sign. Dia cadang pula. Dia cadang pula hal ni, cikgu ni kena naik pangkat. Jadi memberi itu tanda kasih. Faham tak? Orang ni kalau orang main rumah kita, kita kasih, kita tak dorah. Hati fikir nak bagi apa kat dia. Faham tak? Ni kalau kasih. Itu pengalaman Ustaz. Kalau syekh-syekh main tak sanggup, mereka balik dengan kosong. Sembang Ustaz tak bagi apa. Nak bagi apa? Pasal kasih. Sebab kita kena kasih kepada para ahli ulama. Sebab para ahli ulama ialah warisan Rasulullah. Dalam jiwa hati mereka tu, mereka bawa Rasulullah waris kat mereka. Apa perasaan mereka pada Rasulullah tu. Kasih dan cinta mereka kepada Rasulullah tu. Mana apa segala yang duduklah hati Nabi, duduklah hati para ulama. Lepas tu Ustaz bila tengok guru Ustaz, mereka menangis dengan mereka apa. Lalu Ustaz kata, macam mana mereka rasa dengan Allah? Macam mana mereka rasa dengan Allah? Nah, kita nak tu, nak mereka rasa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi subhanallah, maka ilmu laduni ni ilmu yang disebut dengan ilmu rasa. Kita dengan Tuhan kita rasa apa? Ilmu tu. Kalau hatu larangan Allah tak berani. Kalau hatu syubhah sekalipun tak berani ambil. Tak ambil semua. Pasal berasa dengan Allah. Sebab kita ni kalau kita murid yang betul, hak ustaz tak bagi, kamu tak buat. Tapi kalau kamu duk buat juga yang ustaz tak bagi buat belakang-belakang, berarti kamu tak betul. Itu je lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam itulah juga hak Nabi suruh. Kalau kita kata kita cinta pada Rasulullah, kita akan buat yang Nabi suruh. Kita cinta. Dan hak Nabi larang, kita tak buat lah sebab kita cinta. Kita tak gamak buat. Salah zaman. Tok pesan kat ustaz mengaji dulu. 2 perkara tok pesan. Salah Sayyidina Muhammad. Yang pertama, jangan main perempuan. Yang kedua, jangan makan dalam kelas. Mak ingat tau. Ustaz ingat tu. Yang makan dalam kelas, tak pernah tak makan dalam kelas. Tak pernah. Makan dalam kelas ni kalau makan, kalau ada kenuri dalam kelas, kenuri akhir tahun, makanlah. Takkan nak pergi makan di luar kelas pula kan. Mana adab tu ajak adab. Kena makan di luar di kantin. Dalam kelas jangan makan, dalam kelas tempat mengaji. Sampai-sampai di Azhar tu. Di Azhar ni unik sikit. Waktu periksa, orang junjung teh kopi. Siapa mengaji Azhar tahu. Orang teh kopi tu junjung mula dalam. Bukan dalam pun macam tu, lebih kurang lah. Dia macam tu orang tu bawa jarang masuk lorong. Kita ngaji dalam dewan ni, periksa dalam dewan, dalam daraj. Salat. Dia tanya, anta aisyai, anta aiz ahwah, hanak syai, hanak kopi. Kita duk periksa tu, ada suara tu duk jadi macam irama pula. Anta aisyai, anta aiz ahwah, dengar jauh-jauh. Siapa nak angkat tangan macam ni? Angkat tangan dia baik. Lepas tu ambil syai. Duit tak ayak ni, minum dulu. Bila habis syai tu, bila habis kopi, angkat tangan pula, nak bayar. Ustaz tengok lepas duduk minum. Ustaz kata, lepas ni mak lepas tak pesan. Mak lepas tak pesan tu. Mak aku pesan. Salah senang. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak buat tu pasal kita kasih kat mak kita. Larangan dia. Main sini mak suruh apa? Mak suruh mengaji kan? Mak suruh main game kah? Ustaz bagi kan main game? Ustaz tak bagi main game tu. Hampa main game hampa kena sihir Dajjal. Tu je. Kalau kena sihir Dajjal, kamu tak join kebenaran. Imam Mahdi tu kamu tak ikut Imam Mahdi. Kamu nak pergi ke Dajjal, na'udzubillah min dzalik. Sebab kena sihir dah. Tu dia jangan duk main, tak layak. Orang yang belajar ilmu ni main game tak layak. Tak sesuai. Bukan jalan kita. Jalan kita jalan zikrullah. Lempak game tu pegang tasbih selawat tak cukup lagi. Ustaz bagi 1000. Yang apa buat dah selawat 1000 kali sehari. Selawat tu hampa ikut. Bukan ustaz tanya pun, tapi ustaz suruh kamu buat lah. Amanah tu. Tiba-tiba pergi main game. Tinggal tasbih ustaz bagi suruh tu, pegang main game. Apa dah main game tu? Kita ni tak mau hidup kita semua hidup kita nak semua ibadat ibu kita ni. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang sungguh, telah berjaya orang-orang beriman tu. Di antara ciri-ciri orang berjaya ialah wa anil lagwi mu'ridun. Benar-benar yang lara berpaling. Tak mau kami lara, kami tak mau. Kami nak semua hidup kami ni taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Baik.
Ilmu ni kalau kita memenuhi ciri-ciri kita taqwa ni, demai ilmu tu. Rasa kita dengan Allah. Hak tu, bila rasa dengan Allah tu keluar air mata. Tu syurga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seminggu tak keluar air mata, kita kena menangisi. Sebab kita tak keluar air mata. Seminggu tak keluar air mata kerana Allah, kita kena menangisi kekerasan hati kita. Keras hatiku ni Tuhan. Keras hati dengan Tuhan jauh daripada Tuhan. Kita nak maintain hati bagi lembut. Bagi hati dengan Allah tu. Hati cepat keras. Macam mana cara kita nak lembutkan hati? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila hati tenang, bersambung, connect tu dengan Tuhan. Hati serabut-serabut tak boleh. Hati kita serabut-serabut. Serabut dengan apa? Serabut dengan dunia. Macam-macam masalah dunia, serabut. Tak ada masa duduk dengan Tuhan. Dengan Tuhan ni kelang kabut. Nak bangkit cepat. Cuba lepas sembahyang tu, kita duduk, ambil Quran. Orang balik ke tak balik lagi. Tu dia panggil mesra. Bermesra-mesra dengan Allah. Ni dengan Tuhan ni tak mesra. Tak mesra. Kita kalau hati kita tak mesra, dia panggil liak. Contoh, main rumah kita, orang kita tak suka. Macam mana kita? Allah mai pada. Tak suka tu. Kalau orang yang kita suka, Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, tu suka. Bila mai, dia sama dengan kita. Kita tak suka, kita nak menangguh ataupun nak melewatkan kepulangan dia. Mana kita tu sembang tak berhenti. Sembang. Mana tajuk tu berbalas. Allahumma salli ala sayyidina. Kita pun lambat angkat ayat. Sebab kalau kita angkat ayat awal, dia balik awal. Lepas tu, bila dah habis, kita tambah ayat no. Habis kita tambah. Dah, tambah lagi. Kita tambah lagi. Lepas tu, orang yang pandai-pandai, dia nak bagi kita balik lambat. Kita ingat habis dah, dia angkat tu habis dah. Dia angkat lagi yang kedua. Ada lagi. Ada lagi, dia kata. Kita kena makan lagi. Lepas tu, masalah Sayyidina Muhammad. Kita ingat habis dah. Dia angkat lagi. Ada lagi. Lepas tu kita kata, kalau selagi menuduk tunggu, angkat lagi ni. Sebenarnya tu trik dia nak bagi kita lambat balik. Sebab dia kasih kat kita. Salah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Ni gaya orang Arab itu. Lain tetamu. Lepas tu, dia kata, kena balik tadi. Tak dari dulu. Jangan balik lagi. Ada lagi ni. Jadi, pasal suka. Jadi, begitu. Kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri tu. Sebab tu Rasulullah, kalau Nabi salam dengan orang, Nabi lah yang terakhir tarik tangan. Mesra Rasulullah dengan orang. No? Kita kalau salam dengan orang, masalah sama. Kita kena duduk di tempat, kita tarik belakang, kita tarik tangan terakhir. Faham tu? Kalau sembang dengan orang, masalah orang yang tutup. Orang yang tutup sembang. Ustazah itu. Kami juga tunggulah kereta. Masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu akhlak Rasulullah, tinggi akhlak tu. Kita ni kalau jumpa orang, kita yang tarik tangan dulu. Salah Sayyidina Muhammad. Kita yang permisi dulu. Tapi Rasulullah, Nabi takhir sekali. Jadi dengan Tuhan, masalah kita Tuhan takkan jemu.
Sehingga kita lah yang terlebih dulu jemu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah SWT, dia tidak jemu, kamu yang jemu. Allah sentiasa membuka pintu dia buat kita. Kita yang tinggal di awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bukan ni. Kita alhamdulillah pada pagi ini kita ditaja oleh Nurul Nadia Kamilia binti Mustafa, yang kedua hamba Allah Subhang Jaya, sumbangan atas nama Allahyarham suami Zulkifli Muhammad Yusof, ibu Indun Muhammad Amin, bapa Muhammad Ali Muhammad Yusof, ibu mentua Putih Latifah Haji Pin, bapa mentua Muhammad Yusof Haji Isa. Yang ketiga, keluarga Hajah Maryam binti Haji Ahmad bin Haji Ahmad Pokok Sunnah Pulau Pinang. Yang keempat, Haji Azwa Daud dan Hajah Roslina binti Osman serta keluarga Tapah Perak. Yang kelima, Sallallahu Alaihi Muhammad Nur Hafizi bin Muhammad Arif, Nurul Fariza binti Muhammad Aziz, Nurania Qaisara binti Nur Hafizi, Nur Alia Kristina binti Nur Hafizi, Nur Sofia Kamalia binti Nur Hafizi, Muhammad Uwais Al-Qarni bin Nur Hafizi, Nur Julia Khalida binti Nur Hafizi, Dengkil, Selangor. Yang keenam, Muhammad Abu Huzaifah bin Ismail, Tawaf, Sabah. Yang ketujuh, Muhammad Haikal. Yang ke-8, Cik Kamaliah dan anak-anak Sungai Petani. Yang 9, Farhah Nuraina Ghazali, Melaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua kesalahan dan dosa-dosa mereka dengan Tuhan. Moga-moga Allah mudahkan urusan mereka, iaitu ibu bapa, suami, pak mentua, mak mentua mereka di alam barzah. Moga-mogahan Allah mudahkan penghisaban di pada masa esok. Moga-moga Allah mudahkan laluan mereka untuk melintas titan siratal mustaqim. Sebenarnya Allah mudahkan mereka untuk masuk ke syurga Firdausul A'la. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak yang disebutkan nama tadi, anak-anak yang akan menghafal kalamullah, jadi hafiz dan hafizah. Akhirnya lepas belajar mendalami ilmu agama sampai jadi ulama, seterusnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan anak-anak mereka ialah binting umat Islam pada hari depan, jadi ulama, jadi awliya, dan selamat daripada fitnah Dajjal laknatullahi alaihi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka isteri-isteri yang salihah, suami-suami yang soleh, khususnya mendapat zuriat yang soleh-solehah juga. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengangkat mereka ke sisi dia untuk dinobatkan mereka jadi kekasih Tuhan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ialah orang yang suka mendirikan sembahyang. Allah bagi mereka suka sembahyang sunat. Allah bagi mereka jaga sembahyang fardu. Allah bagi mereka cinta sembahyang berjamaah. Allah bagi rindu mereka kepada Allah. Allah bagi mereka rindu kepada Rasulullah. Allah bagi mereka laluan jalan untuk berakhlak dengan akhlak yang termulia, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga mereka bahagia di dunia, bahagia di akhirat juga, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membuka 1000 laluan mudah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah terus membimbing mereka ke jalan dia sampai mereka duduk dalam cahaya dan lemah dalam cahaya, insya-Allah. Semoga-moga kalau mereka berhijrah daripada yang buruk kepada yang baik, moga-moga hijrah mereka itu adalah hijrah yang ada makna
yang Tuhan pertahankan hidayah kepada mereka tu sampailah ke hujung akhir usia, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan kita doakan juga doa ini yang kita panjatkan untuk mereka, kita pun dapat sama juga, akan diperoleh juga oleh semua penginfak dan penyumbang-penyumbang kita, sama ada memang untuk masjid dan juga pembinaan sekolah ini, madrasah ini, dan juga madrasah di lain juga, insya-Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.